Kalau anak, kakak, adik, jiran dan kawan anda mengadu dia didera suaminya, janganlah cepat berpaling muka tidak percaya. Hanya kerana suaminya nampak seperti orang baik-baik saja. Orang ingat pendera itu mesti nampak bengis belaka. Padahal seringkali mereka nampak biasa saja. Sama seperti orang lain juga. Mungkin seperti dia, atau dia. Mungkin ada yang nampak santai, sopan dan berbudaya. Kerja yang baik, profesional dan berwibawa. Mungkin dia berpendidikan tinggi, berpangkat, terkenal dan berkuasa. Mungkin juga dia ahli dan berpengaruh dalam hal agama. Kerana mereka bukanlah maksum dan bebas dari salah dan apa. Di mata luar pasangan bahagia, di sebalik pintu, siapalah sangka. Wajah yang baik bertukar rupa, rumah syurga menjadi neraka, rasa tertekan menderita. Wanita tidak semestinya didera oleh pukulan lebam dan luka, tapi juga dari tekanan mental, emosi dan jiwa yang membuat dirinya rasa kecil, tidak berdaya. Maka, bila ada wanita mengadu didera, silalah percaya, dengarlah dan bantulah mereka dengan bijaksana agar dia dapat berdiri dengan penuh daya. Keganasan rumah tangga, penderaan domestik atau keganasan keluarga difahamkan sebagai keganasan atau penyalahgunaan kuasa seseorang terhadap yang lain dalam suasana domestik seperti perkahwinan atau persetubuhan. Ia boleh disebut sebagai keganasan pasangan intim apabila dilakukan oleh pasangan atau pasangan dalam hubungan intim terhadap pasangan atau pasangan yang lain, dan boleh berlaku dalam hubungan seks heteroseksual atau antara bekas suami atau pasangan. Keganasan rumah tangga juga boleh melibatkan keganasan terhadap kanak-kanak, ibu bapa atau orang tua. Ia mengambil beberapa bentuk termasuk penderaan fizikal, lisan, emosi, ekonomi, agama dan seksual. Menurut Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, keganasan rumah tangga ditakrifkan sebagai perbuatan secara sengaja atau cuba meletakkan mangsa dalam ketakutan, kecederaan fizikal, perbuatan mencederakan mangsa secara fizikal, perbuatan memaksa atau mengancam melakukan perbuatan berbentuk seksual atau selainnya yang mana mangsa itu berhak untuk tidak melakukannya, perbuatan mengurung atau menahan mangsa tanpa kerelaan mangsa, perbuatan khianat atau merosakkan harta dengan niat akan menyebabkan kesedihan dan kegusaran kepada mangsa. Keganasan rumah tangga boleh berlaku melalui beberapa tahap dan peringkat, iaitu tahap pertama, peningkatan tekanan. Ianya bermula dengan perselisihan faham yang kecil dan si isteri cuba untuk menyenangkan si suami dengan pelbagai tindakan. Si isteri akan lebih banyak mengalah menyebabkan si suami menjadi lebih dominan. Pada tahap yang kedua, ia merupakan tahap permulaan insiden keganasan. Di peringkat ini, keganasan berlaku secara mendadak disebabkan si suami tidak dapat mengawal kemarahannya. Si isteri pula tidak akan melawan, sebaliknya memendam rasa dan menangis. Keadaan ini akan menyebabkan si isteri mengalami tekanan psikologi yang keterlaluan. Pada tahap yang ketiga, iaitu tahap penyesalan, pihak mangsa akan merasa sedih dan takut akan ditinggalkan pasangan. Suami berjanji akan berubah sikap, memohon maaf dan menunjukkan kasih sayang dan kemesraan yang luar biasa. Keadaan ini memberikan keyakinan kepada si isteri bahawa si suami akan berubah. Oleh yang demikian, objektif yang dapat dikeluarkan daripada dokumentari ini ialah dokumentari ini dibuat bagi tontonan para masyarakat di luar sana tentang isu keganasan rumah tangga. Isu ini bukan isu yang baharu diberkatakan, malah sudah sebati dalam kalangan masyarakat, tidak kira apa bangsa, sama ada Melayu, Cina, India dan sebagainya.
Apa yang saya harapkan selepas daripada menonton video ini, mereka mempunyai kesedaran yang banyak tentang apa itu keganasan rumah tangga, kesannya dan langkah bagi menangani isu ini. Diharapkan juga selepas ini mereka lebih berjaga-jaga dan jangan sesekali berani melakukan perkara ini kerana Malaysia mempunyai undang-undang yang dibahas bagi menangani isu ini. Perbincangan kita menjurus kepada perkara yang lebih serius, tindakan undang-undang ataupun aspek undang-undang yang boleh kita fahami sekiranya berlaku perkara yang tidak dapat dikawal dalam rumah tangga tadi. Nasihatnya berkomunikasi dan untuk mengelak kepala. Sebab kadang-kadang bau bawang tu pun dah boleh mengundang pelbagai perkara natijah lebih buruk. Ya. Itulah dia. Kita melihat banyak kes rumah tangga keganasan ini hanya baru-baru ini sehingga seorang isteri itu ditolak keluar kereta yang bergerak. Sehingga teruk seperti itu, dan kita dalam keadaan yang kita tak tahu mengapa, adakah betul-betul PKP sahaja yang menjadi punca permasalahan ini ataupun punca lebih besar lagi. Dan untuk membincangkan bersama kita bersama dengan Encik Rosdan Sujat Rafi, seorang peguam syariah. Apa khabar? Alhamdulillah Terima sihat. kasih bersama kami sekali lagi untuk topik yang membabitkan topik sebeginilah. Ini agak mungkin kita nak bincangkan lebih lanjut berkenaan dengan kekerasan rumah tangga ini. Kita sudah maklum PKP macam tadi saudara kata, adakah sebab PKP je kan ataupun ada faktor-faktor ataupun punca lain yang akan menyebabkan keganasan rumah tangga ini lebih tinggi sekarang ini dalam fasa kita berdepan dengan pandemik ini. Baik, keganasan rumah tangga, macam pengalaman sendirilah boleh mengendalikan kes-kes klien. Sekarang ini tak tahu apa punca utama yang dikaitkan dengan keganasan rumah tangga di Malaysia sekarang ini. Okey, sebenarnya keganasan rumah tangga ni dia merupakan satu perkara yang kita memang sentiasa tak menjangka. Ada sesetengah yang memang karakter dia sebegitu dan ada sesetengahnya yang berlaku keganasan rumah tangga ni disebabkan faktor-faktor tertentu. Maksudnya bukan sentiasa. Sebahagiannya yang biasanya yang kita bawa ke depan ataupun yang biasa pihak-pihak bawa ke depan adalah yang karakter yang memang sebegitu. Maksudnya daripada awal perkahwinan telah ada karakter agresif. Maksudnya individu itu sendiri. Cuma yang mungkin baru-baru ni PKP ni meningkat. Maksudnya semasa PKP tu keganasan rumah tangga ni meningkat mungkin disebabkan faktor yang luar biasa. Contohnya tekanan dari segi kewangan. Bila dah tiap-tiap hari duduk bersama, timbullah isu-isu yang mungkin sebelum ni tak ada sebab jarang dah duduk bersama. Jadi maksudnya ada dua kategori. Satu yang memang sifat semula jadi ataupun memang karakter begitu, dan yang keduanya dalam keadaan-keadaan tertentu saja. Okey. Mengambil satu sampel lah, misalnya satu pasangan ni sebelum PKP ni ada juga pertelingkahan, salah faham ataupun pergaduhan kecil, tapi disebabkan PKP ni keadaan menjadi lebih meruncing, lebih teruk. Jadi sejauh mana situasi tu barulah salah seorang pasangan itu perlu membuat laporan ataupun dan sebab mungkin PKP ni saya tengok awak tengok saya kita duduk hadap masing-masing. Kita kena sabar dulu ataupun bila rasa ada saja perkara yang di luar kebiasaan tu dah boleh buat laporan polis dan sebagainya. Okey, sebenarnya keganasan rumah tangga ni dia bergantung pada individu tu. Maksudnya pihak yang menjadi mangsa. Dalam keadaan beliau boleh bersabar atau bertahan, ini yang biasa berlaku. Maksudnya dalam perkahwinan itu biasanya mereka ini sabar. Mereka ini tahan dengan karenah-karenah pasangan yang walaupun pada asasnya dia dah boleh ditakdirkan dalam keganasan rumah tangga. Sebab keganasan rumah tangga ni bukan sekadar fizikal saja, maksudnya tingkah laku yang mengancam pihak yang satu lagi. Gugutan, dikurung, mental juga termasuk semua sekali. Cuma bagaimana sikap pasangan yang menjadi mangsa itu boleh bersabar. Sekiranya walaupun berlaku sekali, contohnya dalam sepanjang tempoh perkahwinan ni berlaku sekali, tapi beliau rasa itu dah mengancam nyawa dia atau mengancam keselamatan diri dia boleh buat aduan. Dia boleh buat tindakan. Cik Rosdan, kita bercakap berkenaan keganasan rumah tangga ni, spektrum dia besar, bukan sekadar memukul, menghina, mengherdik. Ada yang dijadikan mangsa seks, ada yang dirogol, ada yang tak bagi duit makan langsung dan sebagainya. Anak juga terabai dan mungkin dipukul juga. Jadi bagaimana undang-undang melihat situasi seperti ini? Adakah akan dipecahkan berdasarkan setiap kesalahan itu ataupun digabungkan bawah undang-undang yang sama? Dia sebenarnya di bawah undang-undang yang sama, cuma takrifan dia itu diperluaskan. Maksudnya mungkin sebelum ini hanya tindakan fizikal. Sekarang ni dilusi kanak-kanak pun jika menjadi mangsa perderaan pun boleh dikategorikan dalam keganasan rumah tangga. Jadi skop itu jadi lebih luas. Dan cara pengaduan pun dari peringkat yang sama, maksudnya dalam akta yang sama. Okey, berkenaan dengan kalau misalnya mungkin dia daripada awal perkahwinan memang orangnya agresif. Keduanya mungkin ada provokasi atau keadaan sendiri yang menjadi sedemikian kan. Katalah mungkin dalam agama Islam sendiri pasangan suami isteri ini ada tak keadaan itu, macam kalau suami tu kalau nak pukul isteri sekalipun, ada keadaan kadang-kadang perempuan ni yang mungkin tak tahu kata, oh ini awak dah angkat tangan kat saya awak. Jadi bagaimana? Okey, sebenarnya
dalam Islam sendiri pun ada menyatakan contohnya jika kita nak mengajak isteri itu dia ada beberapa cara. Maksudnya mengasingkan tempat tidur dan sebagainya, sehinggalah satu stage yang paling berat sekali cara mengajak isteri adalah memukul. Jadi pukulan yang digunakan ini adalah pukulan yang tidak mencederakan. Pukulan sekadar memberi pengajaran. Mungkin di kaki dan di tempat-tempat yang bukan sensitif, maksudnya tak boleh di muka, tidak boleh di tempat-tempat yang sakitlah, maksudnya mungkin di kaki boleh, ataupun di badan sebelah tangan ke dan sebagainya, tidak boleh di bahagian yang sensitif, maksudnya bahagian yang boleh mendatangkan kecederaan. Jadi Islam membenarkan dalam keadaan tertentu dan bukan semua keadaan, maksudnya dalam keadaan-keadaan mungkin yang isteri yang buat perlakuan yang tidak baik pada suami dan sebagainya. Bukan dalam setiap kali marah dia boleh pukul. Tidak. Jadi maksudnya dalam keadaan tertentu saja Islam membenarkan. Jadi prinsip ini jugalah yang kita gunakan dalam mahkamah syariah sendiri. Maksudnya jika kita tengok dari segi mahkamah syariah ada guideline. Contohnya bila kita nikah ada belakang tu ada tulis surat taklid tu kan. Kan ada jika saya mencederakan isteri saya. Jadi perkara-perkara ini adalah asas daripada keganasan itu sendiri. Maksudnya kita dah undang-undang Malaysia ni dah buat satu guideline supaya untuk mengelakkan keganasan ini daripada berlaku, dah ada guideline dalam taklid itu sendiri. Selain daripada alasan-alasan lain yang mungkin kita boleh guna untuk kes pasahan dan sebagainya lah. Tapi maksudnya Islam dah bagi limit setakat mana yang boleh. Betul. Okey, Tuan, kita bercakap tentang situasi ini sebab kita mungkin dimaklumkan lebih kepada menghubungi talian kasih kalau ada sebarang situasi begini berlaku, sekadar aduan semata-mata. Sekarang ni untuk memahamkan mereka yang barangkali terkesan dari segi dan ingin mengambil tindakan undang-undang, apa langkah dia sebenarnya? Okey, sebenarnya bila berlakunya kejadian, sepatutnya pihak-pihak ni boleh membuat aduan, sama ada ke polis ataupun Jabatan Kebajikan Masyarakat. Jadi mereka ini akan diberi bimbingan, maksudnya kalau Jabatan Kebajikan Masyarakat ada pegawai yang akan incas, akan membuat aduan, mengambil laporan, membuat aduan dan sehinggalah boleh mendapatkan perintah daripada mahkamah. Termasuklah perintah sementara atau perintah perlindungan. Cuma untuk talian ini saya percaya aduan dibuat itu akan dipanjangkan juga kepada jabatan berkenaan. Maksudlah Jabatan Kebajikan Masyarakat, cuma memudahkan, mungkin setengah orang tu dia tak boleh pergi direct, kan? Maksudnya dia dikurung dan sebagainya, dia boleh membuat aduan ke talian kasih yang sebagaimana diwawarkan tu. Jadi caranya ada sama. Maksudnya ke arah mana tu, maksud tetap ke Jabatan Kebajikan Masyarakat ataupun pejabat polis atau polis. Okey, yang adakah boleh diadukan kepada Jabatan Kebajikan Masyarakat saja tanpa ke balai polis ataupun perlu juga aduan? Jika kita ke polis dulu pun boleh, tak ada masalah. Cuma kalau kita ke Jabatan Masyarakat, dia akan berkait juga. Maksudnya mungkin pihak tu yang akan membawa kita untuk membuat laporan dan sebagainya. Okey, saya perlu nak faham kembali. Okey, selepas JKM ke mana? Mereka akan dapatkan perintah. Okey. Jika perlu dengan keadaan akan dapatkan perintah mahkamah, sama ada perintah sementara untuk perlindungan ataupun perintah untuk selainnya lah untuk mendapatkan rawatan dan sebagainya, perlukan perintah daripada mahkamah. Itu untuk bahagian saya suka aturan cara Eli tanya tadi, sebab saya ingin tahu juga bagi mereka yang tertekan ini, mereka bukan saja risau macam mana untuk menyalurkan aduan, tetapi kehidupan mereka selepas itu. Terutama bagi mereka yang punya anak-anak kecil, kelangsungan hidup mereka, adakah mungkin pihak undang-undang ataupun Jabatan Kebajikan Masyarakat itu akan melihat bagaimana untuk membantu mereka keluar daripada kemelut kegelapan ni untuk kehidupan yang baru? Sebenarnya dia bukan sekadar untuk melindungi pihak tersebut. Mungkin kita boleh dapatkan perintah sampingan. Berdasarkan undang-undang tu ada perintah sampingan yang mungkin boleh membenarkan pihak ini tinggal sementara di rumah kebajikan, ataupun mendapatkan rawatan untuk anak-anak dan sebagainya. Ada perintah sampingan. Jadi bergantung kepada fakta yang berlaku itu. Maksudnya tapi boleh diminta kepada mahkamah sekiranya didapati bahawa tak boleh dah balik rumah. Contohnya disebabkan ada bahaya-bahaya ni, tak boleh balik rumah. Isu ini menjadi semakin meningkat dan serius sejurus selepas pandemik COVID-19 melanda negara dan ia memaksa Perintah Kawalan Pergerakan PKP untuk dilaksanakan. Hal ini kerana sebanyak 9,015 kes keganasan rumah tangga direkodkan dalam kalangan masyarakat sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan dilaksanakan di seluruh negara bagi tempoh Mac 2020 hingga Ogos lalu. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Seri Rina Harun berkata PKP dilaksanakan bagi mengekang penularan jangkitan didapati memberi kesan mendalam terhadap ekonomi dan sosial lebih 32 juta rakyat di Malaysia. Susulan daripada itu, statistik Polis Diraja Malaysia PDRM berhubung kes insiden keganasan rumah tangga telah menunjukkan bagi 2020 ialah 5,260 kes berbanding 4,905 kes dalam tempoh hanya 8 bulan tahun ini. Justeru, saluran aduan keganasan rumah tangga menerusi talian kasih pula merekodkan
2,286 kes bagi tempoh Mac hingga Disember tahun lalu, manakala 2,248 kes dalam jangka 8 bulan iaitu dari Januari hingga Ogos lalu. Wanita yang berdepan keganasan rumah tangga ketika Perintah Kawalan Pergerakan boleh mendapatkan perlindungan dengan menghubungi polis di talian 999. Pertubuhan Pertolongan Wanita dalam kenyataannya berkata kes keganasan rumah tangga meningkat dengan ketara sepanjang pelaksanaan PKP sejak 2 tahun lalu. Penting untuk wanita mengetahui bagaimana mendapatkan pertolongan sekiranya berdepan keganasan rumah tangga sepanjang PKP. Selain membuat laporan polis, individu yang berdepan keganasan rumah tangga juga boleh mendapatkan perintah perlindungan serta rawatan perubatan. Sebelum ini, Pertubuhan Pertolongan Wanita melaporkan pihaknya menerima sebanyak 14% peningkatan bilangan panggilan dan aduan menerusi WhatsApp berhubung kes keganasan rumah tangga membabitkan wanita. Pertambahan aduan itu berikutan mangsa dan pelaku mempunyai banyak masa berada di rumah ketika PKP. Justru mangsa atau ada seseorang yang dikenali mengalami penderaan rumah tangga atau sebarang bentuk keganasan berasaskan gender, mereka juga boleh menghubungi Pertubuhan Pertolongan Wanita di talian 24 jam atau melalui WhatsApp. Selain daripada itu, mereka juga boleh melayari wao.org.my untuk mendapatkan maklumat mengenai keganasan rumah tangga dan cara untuk mendapatkan bantuan. Dapat dilihat isu ini semakin banyak sepertinya cendawan tumbuh selepas hujan semasa PKP dilaksanakan. Hal ini sedikit sebanyak mempunyai implikasinya. Implikasi yang pertama adalah mangsa akan mengalami tekanan fizikal, mental dan spiritual. Disebabkan sering dipukul dengan menggunakan benda yang keras, ia akan meningkatkan kesan lebam, luka atau patah pada anggota badan si mangsa. Mangsa juga akan berada dalam situasi yang tidak selamat dan jika perkara ini dibiarkan, ia akan menjadi trauma untuk jangka masa yang panjang. Kesan yang kedua adalah kesan psikologi atau mental kepada mangsa. Wanita yang didera oleh pasangan akan mengalami lebih kemurungan, cemas dan ketakutan dibandingkan dengan wanita yang tidak didera. Mereka juga lebih cenderung untuk mencederakan diri sendiri atau lebih teruk lagi membunuh diri. Mangsa juga lebih dikaitkan dengan tabiat merokok, pengambilan alkohol yang berlebihan dan penyalahgunaan dadah. Kesan yang ketiga adalah menimbulkan kesan negatif terhadap pertumbuhan atau perkembangan anak-anak. Hal ini kerana kemungkinan anak-anak akan mengulangi apa yang dilihat atau dipelajari daripada ibu mereka apabila mereka meningkat dewasa. Hal ini juga boleh menyebabkan mereka juga berpotensi untuk menjadi pendera. Kesan yang keempat adalah tekanan emosi dan mental terhadap anak-anak. Hal ini boleh menyebabkan anak-anak mengalami konflik identiti. Jika mereka tersalah haluan, akan terlibat dengan kes-kes juvenil seperti gangsterism, vandalism, penagihan dadah dan masalah sosial yang lain. Yang kelima adalah kesan terhadap kanak-kanak juga, iaitu berlakunya ponteng sekolah. Hal ini berlaku disebabkan oleh tekanan dengan masalah ibu bapa yang sering bertengkar. Ia juga disebabkan oleh pengabaian oleh ibu bapa dan ia juga boleh menyebabkan keyakinan yang kurang dalam diri mereka untuk bergaul dengan rakan-rakan kerana mempunyai masalah keluarga. Setiap masalah ataupun satu isu yang berlaku pasti mempunyai jalan penyelesaian ataupun langkah penyelesaiannya. Jadi bagi isu keganasan dalam rumah tangga ini, langkah untuk yang boleh diambil oleh pasangan dalam menangani masalah ini adalah yang pertama, melalui khidmat kaunseling. Khidmat kaunseling perlu dilakukan sebelum memasuki alam perkahwinan dan selepas perkahwinan agar mereka memahami tentang kewajipan dan dasar-dasar sesuatu perkahwinan. Ini penting kerana ini boleh menghalang sesebuah keluarga daripada berkecai akibat keganasan. Langkah yang kedua adalah menjalani kehidupan yang harmoni dan memupuk kasih sayang dalam keluarga. Slogan keluargaku syurgaku boleh dijadikan asas bagi memupuk kasih sayang dan perasaan hormat menghormati. Masalah dalam keluarga dapat diatasi dengan adanya sikap bertoleransi dan
dan kemahuan untuk berbaik dalam sesama isteri. Langkah yang ketiga adalah pasangan perlu sentiasa berbincang tentang masalah yang dihadapi dan mencari penyelesaian secara harmoni. Suami isteri juga perlu berusaha mencari jalan penyelesaian terhadap sebarang permasalahan yang timbul secara bersama-sama. Mereka hendaklah saling memberi dan menerima pandangan atau pendapat antara satu sama lain. Mereka juga perlu menentukan waktu atau tempat tertentu yang lebih khusus untuk berbual atau meluahkan perasaan dan menyatakan kekesalan yang dialami oleh suami ataupun isteri di tempat kerja. Langkah yang keempat adalah peranan masyarakat. Masyarakat juga harus memainkan peranan yang penting dalam menangani masalah ini. Di samping mendorong dan mendampingi mangsa, menghukum dan memulisi pendera dari segi kawalan emosi juga penting dalam menangani jejala ini. Langkah yang kelima iaitu yang terakhir adalah melalui tindakan undang-undang. Kelulusan Akta Keganasan Rumah Tangga 1994 telah ditubuhkan untuk melindungi mangsa keganasan rumah tangga. Menurut akta ini, bersalah boleh didenda tidak melebihi RM4,000 dan penjara tidak melebihi setahun. Ini juga dapat mengelakkan si pendera daripada mendera mangsanya kerana dia akan berfikir dua kali untuk melakukannya. Oleh demikian, tamatlah sudah video dokumentari ini. Semoga ianya memberi manfaat kepada siapa sahaja yang mendengar dan melihatnya. Dan itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.